من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفق لي عملا مقبولا ووهب لي رزقا Anjur Husnul Khatimah ialah sebuah projek bagi mengisi saudara keperluan insan-insan di permukaan bumi ini, iaitu untuk mati dalam Husnul Khatimah sesuai dengan doa kita, Allahumma khtim lana bi husnul khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. InsyaAllah sebuah projek, sebuah kampus, sebuah kompleks yang dinamakan Anjur Husnul Khatimah yang akan didirikan tidak berapa lama lagi, dan insyaAllah akan memberikan khidmat yang terbaik kepada seluruh umat Islam untuk hidup dalam Islam dan mati dalam Husnul Khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menepati apa yang dibincangkan sekarang ini, mungkin rujukan boleh dibuat kepada 3 buku yang saya hasilkan. Buku yang pertama, saudara, ialah Khidmati Ayah Bunda Hingga Akhir Hayat. Buku yang kedua ialah Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Dan buku yang ketiga ialah bukunya Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Dapatkan buku ini tuan-tuan dan puan, bacakan buku ini, insya-Allah inilah buku panduan untuk kita menjadi insan yang baik, menjadi muslim yang baik, menjadi mukmin yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First Move Childcare Center adalah sebuah organisasi yang melaksanakan fungsi-fungsi untuk mendidik, mengasuh anak-anak. Program yang kita kenalikan ini ialah untuk membantu ibu bapa. Kita hendak anak-anak tuan-tuan sihat, fizikalnya, tahap intelektualnya, tahap emosionalnya, yang pentingnya ialah tahap spiritualnya. First Move Childcare Center ini, First Move artinya sentiasa ke depan saja. Mereka akan berdiri sebagai orang yang pertama, duduk dalam saf pertama. Innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Amsayna wa amsal mulku lillahi rabbil alamin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Sadaqallahul azim. Para penonton yang dikasihi sekalian, pagi ini adalah pagi Jumaat, hari yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, hari Jumaat setengah-setengahnya berpendapat lebih mulia daripada hari raya Aidil Fitri, lebih mulia daripada hari raya Aidil Adha. Hari Jumaat disebutkan sebagai penghulu segala hari, Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari. Nabi Adam AS dijadikan pada hari Jumaat. Nabi Adam AS dimasukkan dalam syurga pada hari Jumaat. Nabi Adam AS memakan buah khuldi itu pada hari Jumaat. Nabi Adam AS dikeluarkan daripada syurga pada hari Jumaat. Nabi Adam AS memohon pengampunan buat sekian lamanya kepada Allah, dan pengampunannya diterima oleh Allah pada hari Jumaat. Nabi Allah diwafatkan Adam, Nabi Adam diwafatkan pada hari Jumaat. Banyaklah peristiwa-peristiwa yang berlaku pada hari Jumaat. Antara salat dengan salat penghapus dosa, antara Jumaat dengan Jumaat pun penghapus dosa, antara Ramadan dengan Ramadan pun dikira sebagai penghapus dosa.
Para penonton yang saya muliakan sekalian, adik-adik, anak-anak, cucu-cucu, teman-teman, sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan hadir, ataupun para penonton yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dapat bertemu lagi, tuan-tuan dan puan-puan. Kita tidak sakit, alhamdulillah. Adalah sakit sikit-sikit, tapi masih boleh berjalan, masih boleh bawa motosikal, masih boleh bawa kereta, masih dapat melihat muka isteri, masih dapat melihat muka suami, masih dapat melihat muka anak-anak, masih boleh pergi kerja, masih boleh membaca Al-Quran, alhamdulillah. Pagi tadi masih boleh pergi ke masjid, ke surau untuk menunaikan sembahyang subuh berjamaah. Masya Allah, tuan-tuan. Inilah tuan-tuan, hadiah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Hadiah Allah yang tidak ternilai, yang dimasukkan sebutir hidayah dalam diri kita, dimasukkan sebutir hidayah dalam hati kita, menyebabkan ringan kaki kita menyahut satu seruan yang akan dibincangkan sebentar nanti. Seruan yang paling hebat satu dunia, tuan-tuan dan puan. Seruan ini dimulakan pada tahun 630 Hijriah, 630 Masihi, bulan Januari. Yang diserukan ketika itu berlaku peristiwa Fathul Makkah, pembukaan Makkah, dalam mana umat Islam 124,000 orang, tuan-tuan, telah masuk semula ke kota Makkah dengan kemenangan, tuan-tuan dan puan. Dan dalam menyambut kemenangan itu, seorang sahabat, tuan-tuan, naik ke atas, naik pergi kepada Kaabah, naik di tempat yang tinggi di Kaabah, dan melaungkan satu seruan, tuan-tuan dan puan. Apa seruannya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. 15 kali disebut ayat-ayat ini. 15 kali, tuan-tuan, daripada Allahu Akbar, Allahu Akbar yang diulang 4 kali, sampailah penutupnya kalimat tauhid sekali saja, la ilaha illallah, yang lainnya 2 kali, 2 kali, 2 kali. Apa seruannya? Seruannya ialah azan. Saudara, satu dunia, tuan-tuan pergi ke Istanbul, tuan-tuan akan dengan azan 1 hari 5 kali. Tuan-tuan pergi ke Moskow sekarang ni, antara masjid yang paling besar yang didirikan, yang dibuka oleh Presiden Putin, masjid itu, tuan-tuan, ialah masjid di Moskow. Seruan azan di Moskow, di negara komunis yang tidak mengenal agama. Seruan azan di Beijing, seruan azan di Tokyo, seruan azan di Ottawa, seruan azan di Auckland, seruan azan di Nairobi, seruan azan di Libya. Masya Allah, tuan-tuan. Seruan azan di Sao Paulo, di mana-mana, tuan-tuan. Daripada 7,4 bilion penduduk di dunia sekarang ini, dikatakan hampir 2 bilion adalah umat Islam. Umat Islam mendengar suara azan. Bukan saja yang mendengarnya, tuan-tuan dan puan, bukan umat Islam seluruhnya. Ambillah di kawasan kediaman, tuan-tuan, di Kuala Lumpur, di luar Kuala Lumpur, di mana-mana saja, tuan-tuan, di kampung-kampung, di desa-desa yang terpencil, pagi tadi diazankan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pagi ini ditambah pula pada setiap pagi, tuan-tuan, as-salatu khairun minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Wahai anakku, salat itu lebih baik daripada tidur. Wahai pakcikku, salat itu lebih baik daripada tidur. Wahai mertuaku, salat itu lebih baik daripada tidur. Wahai bosku, salat itu lebih baik daripada tidur. Wahai pengikut-pengikutku, salat itu lebih baik daripada tidur. Itulah seruannya. Hebat seruan ini, tuan-tuan. Siapa yang menyuruhkan, tuan-tuan? Yang pertama sekali yang saya katakan, bila berlaku Fathul Makkah, seorang sahabat, tuan-tuan, yang paling karib dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang bersama-sama berperang dalam peperangan Badar, tuan-tuan dan puan. Nama sahabat itu ialah sahabat yang berkulit hitam daripada Habasyah, daripada Habasyah. Sahabat yang daripada Habasyah, sahabat yang hitam kulitnya, sahabat yang daripada Ethiopia, yang hitam kulit, yang bibirnya tebal, yang rambutnya keting-keting kecil-kecil itu, yang tidak berapa handsome itu, tuan-tuan dan puan, dia telah naik di atas tempat yang paling tinggi di Kaabah untuk melaungkan azan.
Tuan-tuan, untuk melakukan azan dalam bulan Januari, tulisan-tulisan itu menyebutkan dalam bulan Januari tahun 630 Masihi, bila berlaku Fathul Makkah, pembukaan Makkah. Apa itu azan, tuan-tuan? Azan ialah satu seruan yang pertama untuk mengingatkan umat Islam waktu sembahyang sudah pun sampai. Waktu subuh sudah sampai tepat pada masanya. Waktu zuhur sudah sampai tempat pada masanya. Waktu asar sudah sampai tempat pada masanya. Waktu maghrib sudah sampai tepat pada masanya. Waktu isyak sudah sampai tepat pada masanya. Dan subuh kembali. Saudara-saudara, ada perselisihan ulama antara tukang azan dengan imam ini, mana yang lebih afdal, mana yang lebih banyak pahala. Pendapat daripada Imam Syafi'i dan Hambali mengatakan tukang azan lebih ke depan daripada imam dari segi pahala. Sementara mazhab Hanafi mengatakan imam lebih afdal daripada tukang azan. Tak kisahlah, itu tak kisahlah tuan-tuan dan puan. Apapun, azan satu kalimat rahmat. Azan satu kalimat, tuan-tuan, barisan daripada kalimat-kalimat yang tuan-tuan yang diserukan tidak lain dan tidak bukan untuk mengingatkan umat Islam bahawa sampailah masanya, ketikanya, apa juga yang kamu lakukan, di mana juga kamu berada, sembahlah Allah, sembahlah Allah, sembahlah Allah. Takutlah kepada Allah, ittaqullah, takutlah kepada Allah. Macam mana caranya Islam menakutkan kita kepada Allah dan memberi seruan itu kepada mereka, seluruh umat Islam? Dengar tuan-tuan. Yang pertama, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wahai saudara-saudaraku, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Ulang lagi, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Saudara, di subuh sunyi tadi, dibelah subuh sunyi itu dengan Allahu Akbar. Tetap bayangkan Allahu Akbar. Dengar suara bas, dengar suara ketapi, dengar suara lori, tak ada apa benda, tuan-tuan. Dengar suara cengkerik, tak ada apa benda. Dengar ayam berkokok, tak ada benda. Tapi dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, kalau juga tak ada benda juga, sama juga dengan bunyi ayam berkokok, sama juga dengan bunyi ketapi, sama juga bunyi bas, sama juga bunyi kereta, sama juga bunyi orang jual roti yang pakai yang dulu yang pakai horn tu, maka artinya hati kita separuh mati lah, tuan-tuan. Hati kita separuh mati. Itulah yang kita namakan hari ini seruan yang semakin sepi, tuan-tuan. Seruan yang semakin sepi. Seruannya hebat. Di mana-mana saya pergi pun, di Malaysia ni, tuan-tuan, di mana-mana saya pergi, di mana-mana saya pergi, termasuk di Brunei, termasuk di Singapura, satu perubahan yang berlaku dalam semua masjid, semua surau, tuan-tuan. Pertama, kebanyakannya hampir tak jumpa lagi surau dan masjid yang tidak aircon. Semua, tuan-tuan, berhawa dingin. Semua ada penghawa dingin. Bagus. Kipas yang tersusun, hawa dingin, hawa aircon, kipas, selesa. Kapet, Masya Allah, cukup masanya kapet diganti. Dan kapet tu dengan underlaynya yang tebal itu sedap dipijak, tuan-tuan dan puan. Bersih, Alhamdulillah. Dan mula bersih dah. Tandas bersih, bilik air perempuan bersih, bilik air laki-laki bersih. Bagus. Dan satu lagi, tuan-tuan dan puan, insya-Allah di mana-mana pun kita tengok di Malaysia ni, PA sistemnya semakin baik, semakin baik, semakin baik. Jawatankuasa masjid put investment, special investment for PA system ni, untuk menentukan setiap orang mendengar dalam masjid, di luar masjid, mendengar apa yang keluar daripada masjid. Seruan azan yang keluar daripada masjid, seruan iqamah yang keluar daripada masjid, bacaan imam yang keluar daripada masjid, Al-Quran yang keluar daripada masjid, majlis ilmu yang keluar daripada masjid. Bagus, tuan-tuan. Tak ada lagi dah PA sistem yang mekik-mekik itu, tak ada. PA sistem yang tenggelam, yang kita, tuan-tuan, bercakap tu lebih kuat daripada PA sistem. PA sistem yang tidak boleh menolong kita, tuan-tuan, menghebahkan suara kita. Tak ada lagi dah, tak ada lagi dah. Tetapi begitulah dilaungkan azan, tuan-tuan. Surau kecil,
Penduduknya tuan-tuan dan puan dalam 1000 orang begitu dilaungkan daripada seorang yang kecil, tapi laungannya begitu hebat kerana PA sistemnya begitu hebat. Tapi berapa orang yang menyahut seruan itu? 4 orang, 5 orang, 6 orang. Itu yang menyahut seruan itu pun mereka yang regular, kebanyakan berumur 60 tahun, 70 tahun. Di mana yang berumur belasan tahun? Di mana yang umur 20-an? Di mana yang berumur 30-an? Saudara, itulah azan di laung yang semakin sepi, seruan yang semakin sepi, seruan yang semakin tersembunyi, suara seruan yang semakin lesu. Seruannya tidak lesu, tapi sambutannya sangat-sangat lesu. Kita tengok pagi tadi sajalah tuan-tuan. Pagi tadi masjid kita, surau kita sekarang dah dibuka, wilayah dah dibuka. Selangor pun dengan masjid terpilih sudah dibuka. Terengganu hampir seluruh surau dan masjid sudah dibuka. Tuan-tuan dan puan ni. Tapi berapa orang dalam keadaan tragedi COVID-19 ini, COVID-19, coronavirus ini pun tidak boleh mengetuk hati kita, tidak boleh meringankan kaki kita untuk menjawab seruan azan, tidak boleh meringankan seluruh susuk badan kita untuk menjawab seruan azan. Dengar bingkas bangun ke bilik air tuan-tuan, ambil wudu, start motosikal, start kereta, bawa isteri, bawa anak-anak lelaki, bawa anak perempuan, alhamdulillah, family kita. Mari kita jajab, mari kita ke masjid dan ke surau berjamaah. Disitulah berkat, disitulah kasih sayang, disitulah pengampunan, disitulah keagungan, disitulah kehebatan, disitulah kemuliaan, disitulah tuan-tuan dan puan keredaan, disitulah tuan-tuan dan puan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Saudara yang saya muliakan, dalam satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya, saya bacakan hadis itu tuan-tuan. Lau ya'lamun nasu ma fin nida' wasafil awal thumma la yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu. Hadis itu tuan-tuan dan puan, kalaulah orang ramai tahu tentang kelebihan azan, tahu tentang kelebihan azan, dan berada di saf pertama, kemudian tiada ruang bagi mereka untuk duduk di saf yang pertama kecuali melalui mengundi, nescaya mereka mengundi untuk azan, mengundi untuk duduk di saf pertama. Sebab Allah bagikan kedudukan muazzin, kedudukan di saf pertama di belakang imam, terutamanya tuan-tuan dan puan, melebihi fadilatnya daripada yang lain-lainnya. Hadis riwayat Bukhari, tuan-tuan dan puan. Saudara yang saya muliakan sekalian, tuan-tuan, ada satu hadis lagi tuan-tuan dan puan. Jika kamu berada bersama-sama dengan kambing kamu atau di kebun kamu dan engkau berazan untuk sembahyang, hendaklah engkau angkatkan suara menyeru orang bersembahyang. Dengan kambing aja ni, pengembala ni azan. Dengan kambing itu tak nampak manusia, tapi azan. Dengan suara kamu, hendaklah engkau angkatkan suara menyeru orang bersembahyang. Sebab suara orang yang azan tidak didengar oleh jin atau manusia. Mungkin suara azan itu tidak didengar oleh manusia, jin tak dengar, manusia dengar, terdengar, ataupun sesuatu, kecuali dia menyaksikan baginya pada hari akhirat. Manusia tak dengar, wahai tukang azan, mungkin manusia tak dengar, manusia tak sambut, tapi di akhirat nanti tempat engkau begitu tinggi, wahai muazzin, tempat engkau begitu mulia, wahai muazzin. Tapi dalam perbincangan awal tadi saya menyebutkan antara imam dengan tukang azan ikut mazhab Syafi'i dan Hambali, tukang azan lebih ke depan daripada tuan imam, tuan-tuan. Jadi kalau kita azan, pengembala kambing tadi tak ada siapa, kambing aja tuan-tuan, azan. Memanglah tak ada manusia yang dengar, tak ada jin dan yang mendengar ketika itu, yang ada kambing-kambing dan anak-anak kambing. Tapi di akhirat nanti suara itu didengar. Suara itu didengar, tuan-tuan dan puan. Seruan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Saudara yang saya muliakan sekalian, ya, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita dan kekuatan kepada saudara. Di pagi yang mulia yang berbahagia ini saya akan sambung tuan-tuan, apapun tuan-tuan dan puan, insya-Allah, ya. Ada beberapa pengumuman yang saya nak buat sebelum kita pergi kepada pesanan daripada Yayasan Sabha. Pertama tuan-tuan, di pagi yang mulia, pagi Jumaat ini tuan-tuan, bukalah hati, mari kita minta Allah buka hati kita. Malam tadi tuan-tuan bersama dengan Ustaz Mak Kecil atau Ustaz Muhammad Abdullah, Masya Allah tuan-tuan, viewnya, orang yang melihatnya begitu ramai tuan-tuan. Antara rekod lah malam tadi, Alhamdulillah, yang tercatat. Tuan-tuan dan puan, kita bercerita malam tadi tuan-tuan tentang macam mana how to deal with syaitan, how to deal with the Satan, tuan-tuan. Syaitan, iblis ni macam mana caranya. Alhamdulillah, Ustaz Muhammad Abdullah atau Mat Kecil telah memberikan tuan-tuan ulasan yang sangat-sangat menarik dengan semangatnya tuan-tuan. Semua orang kata sungguh-sungguh bersemangat. Dia memberikan hujah-hujahnya malam tadi. Dan tuan-tuan puan, antara hujahnya tidak lain dan tidak bukan tuan-tuan, marilah disuruh balik kepada Allah. Marilah kita mengabdikan diri kepada Allah. Marilah kita bertaubat, supaya insya-Allah dengan kita kembali kepada Allah, itu sendiri menjadi satu dinding kepada kita daripada gangguan, daripada tipu muslihat daripada syaitan dan iblis yang mengganggu kita, yang memesongkan kita, memesongkan akidah kita, memesongkan syariat kita, memesongkan akhlak kita, tuan-tuan dan puan. Jadi salah satu daripada tuan-tuan perkataan-perkataan untuk membentukkan kita tidak terpesong itu azan. Tuan-tuan, 15 kali perkataannya diulang-ulang, 15 perkataan dalam azan itu. Itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, insya-Allah dalam paparan di telefon tuan-tuan, tuan-tuan lihat, ya, kita mohon tuan-tuan sumbangan hari Jumaat yang mulia ni, menyumbanglah tuan-tuan kepada program Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Kita nak bangunkan segera tuan-tuan, segera kita nak bangunkan. Kita nak jemput teman-teman, datanglah. Untuk apa? Mengikuti program pendidikan hujung usia, menghala kepada Allah supaya kita mati dalam husnul khatimah. Satu-satunya program sedemikian dalam dunia, satu-satunya institusi sedemikian dalam dunia, dan di Malaysia pun satu-satunya tuan-tuan. Apa dia programnya? Pendidikan hujung usia, menghala kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mati dalam husnul khatimah. Datanglah besok tuan-tuan bila dah siap dalam 2 tahun, 2 tahun setengah nanti. Datanglah bersama isteri, datanglah bersama suami. Dan untuk anak-anak tuan-tuan, Kompleks Anjung Husnul Khatimah menyediakan satu program khas untuk mereka menjadi anak yang soleh, anak yang solehah, anak yang jaga salat, anak yang jaga ibadah-ibadah umum dan khusus, anak yang menghormati mak bapak dengan hati yang bersih, tulus dan ikhlas, yang menyayangi ibu, yang menyayangi ayah waktu ayah dan ibu itu sehat, waktu ibu dan ayah sakit, waktu ibu dan ayah nazak, waktu ibu dan ayah berada dalam sakaratul maut, waktu ibu dan ayah dan membujur menjadi jenazah, menjadi mayat. Anak-anak kita menjadi pengkhidmat yang pertama mestilah terdiri daripada anak yang soleh, anak yang salehah. Itulah yang kami akan lakukan. Yang kedua, senarai tentang rangkaian 3 buku tu, dapatkan buku tu, dapatkan buku tersebut, jadikan buku rujukan di rumah, ada dalam library dan perpustakaan di rumah. Mak baca, bapak baca, anak lelaki baca, anak perempuan baca, sahabat-sahabat yang datang minta mereka baca, tuan-tuan dan puan. Dan yang ketiga tuan-tuan, insya-Allah tuan-tuan, kita menyediakan khidmat taska yang kita namakan First Move Child Care Center. First Move Child Care Center. Sekarang ada 8 cawangan tuan-tuan, 2 di Bangi, 1 di Kajang dan 5 di Kuala Lumpur. Baru beroperasi 1 tahun 3 bulan. Dan insya-Allah target kita bila meraih keuntungan, sekarang tak untung lagi. Bila meraih keuntungan, keuntungannya akan disalurkan kepada Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Yang inilah yang akan menjadikan the generations of financial assistance continuously nanti untuk menghidupkan Anjung Husnul Khatimah. Jadi tuan-tuan dan puan, insya-Allah mari kita sama-sama tuan-tuan dengar dan kita tonton pesanan daripada Yayasan Sabha. Silakan. Anjung Husnul Khatimah ialah sebuah projek bagi mengisi saudara keperluan insan-insan di permukaan bumi ini, iaitu untuk mati dalam husnul khatimah sesuai dengan doa kita. Allahumma khtim lana bihusnul khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Insya-Allah sebuah projek, sebuah kampus,
sebuah kompleks yang dinamakan Anjur Husnul Khatimah yang akan didirikan tidak berapa lama lagi, dan insya-Allah akan memberikan khidmat yang terbaik kepada seluruh umat Islam untuk hidup dalam Islam dan mati dalam husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menepati apa yang dibincangkan sekarang ini, mungkin rujukan boleh dibuat kepada 3 buku yang saya hasilkan. Buku yang pertama, saudara, ialah Khidmati Ayah Bunda Hingga Akhir Hayat. Buku yang kedua ialah Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Dan buku yang ketiga ialah bukunya Isteriku, Ketua Bidadari Syurga. Dapatkan buku ini tuan-tuan dan puan. Bacakan buku ini, insya-Allah. Inilah buku panduan untuk kita menjadi insan yang baik, menjadi muslim yang baik, menjadi mukmin yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. FUSMOVE Childcare Center adalah sebuah organisasi yang melaksanakan fungsi-fungsi untuk mendidik, mengasuh anak-anak. Program yang kita kenalikan ini ialah untuk membantu ibu bapa. Kita hendak anak-anak tuan-tuan sihat, fizikalnya, tahap intelektualnya, tahap emosionalnya, yang pentingnya ialah tahap spiritualnya. FUSMOVE Childcare Center ini, FUSMOVE artinya sentiasa ke depan saja. Mereka akan berdiri sebagai orang yang pertama, duduk dalam saf pertama. Para penonton yang saya muliakan sekalian, tuan-tuan, satu perkara lagi, insya-Allah, hari ini jam 11, tuan-tuan, jam 11. Hari ini jam 11, mari kita sama-sama mengikuti program Khazanah Minda DDHA. Khazanah Minda DDHA. Khazanah Minda Datuk Dr. Hassan Muhammad Ali bersama dengan seorang tetamu. Insya-Allah kita cuba menjawab apa saja soalan-soalan mengenai pendidikan anak-anak, mengenai permasalahan remaja, mengenai masalah rumah tangga, mengenai masalah suami isteri, mengenai masalah kejiranan, masalah ini mungkin mengenai masalah nak menghidupkan agama dalam keluarga, nak menyalakan api agama dalam keluarga, nak menyuburkan agama dalam keluarga. Ada masalah kita, masalah dengan suami, masalah dengan isteri, masalah dengan anak-anak. Masalah kita tidak terpanggil kepada agama, masalah kita tidak menghidupkan, masalah kita tidak menyuburkan nilai agama dalam keluarga. Tuan-tuan, bolehlah kita sama-sama bincang, tuan-tuan dan puan. Kemudian tu insya-Allah masalah kejiranan, masalah kemasyarakatan, dan insya-Allah dengan pengalaman kita selama 40 tahun dalam bidang ini mendakwahkan agama Allah, kerja-kerja dakwah, insya-Allah. Tetamu, tuan-tuan, tetamu saya nanti Al-Fadhil Ustaz Amir Nur Hizam, insya-Allah, yang beberapa kali telah bersama dengan kita, tuan-tuan, seorang ilmuwan, agamawan, pendakwah, insya-Allah, yang akan bersama kita pada pukul 11, jam 11 pada pagi ini. Ada soalan, sila daripada sekarang, tuan-tuan, daripada sekarang tuan-tuan boleh WhatsApp soalan itu. Tuan-tuan boleh menggunakan Messenger, FB Messenger, Facebook Messenger, dan tuan-tuan boleh, ataupun pada masa online nanti pukul 11 nanti live, masa live itu tuan-tuan bolehlah tuan-tuan berikan, tuan-tuan forwardkan soalan-soalan, ulasan-ulasan yang kita akan sentuh bersama-sama nanti dalam program tersebut. Jam 11 pagi. Malam ni 9.15. Malam ini 9.15. Malam tadi dengan Ustaz Mat Kecil atau Ustaz Muhammad Abdullah dengan sambutan yang begitu hebat, tuan-tuan. Antara yang paling hebat saya rasa dari segi bilangan manusia yang meng-view-nya, bilangan yang share-nya, bilangan yang memberikan komen-komennya, antara yang paling tinggi dalam sejarah kita selepas bulan Ramadan ini. Dan insya-Allah kita akan panggil lagi, jemput lagi Ustaz Ahmad Kecil, Mat Kecil atau Muhammad Abdullah untuk tampil bersama dengan saya, bertemu dengan tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah. Dan hari Sabtu, tuan-tuan, hari Sabtu lusa, besok hari Sabtu, tuan, besok hari Sabtu 12.30. Hari Sabtu dengan hari Ahad 12.30. Tepat 12.30 hari Sabtu, tepat 12.30 hari Ahad. Apa dia? Kita tontonkan dengan video-video terbaru, video pendek 15 ke 20 minit mengenai tajuk-tajuk terkini, current topics mengenai amalan Islam yang saya sampaikan, yang baru saja dirakamkan sekitar dalam seminggu 2 minggu begitu untuk dipaparkan. Jangan lupa hari Sabtu, hari Ahad tayangan video, tuan-tuan dan puan, melalui gunakan tayangan video dalam FB page Datuk Dr. Hassan bin Muhammad Ali. Tuan-tuan dan puan yang mati sekalian, kita sambung tadi seruan azan, seruan yang semakin sepi,
Seruan yang semakin tenggelam, seruan yang semakin kian tenggelam, seruan yang kian tenggelam. Seruannya tidak tenggelam, tuan-tuan. Seruannya tidak tenggelam. Saya katakan tadi, oleh kerana PA sistemnya bagus, sound sistemnya bagus, semua masjid dan surau yang saya lawati, yang saya pergi, yang saya berikan kuliah di Malaysia ini, di Singapura, di Brunei, di mana-mana, first class. First class, tuan-tuan. Dengan penjagaan pengurusan masjid di kalangan anak-anak muda kita, first class. Imam kebanyakannya umur 20-an, 30-an, first class. Tapi yang kurang, tuan-tuan, yang masih lagi third class, low class, very low class, ialah sambutan daripada seruan azan tadi. Berapa orang yang menyambut seruan azan? Tanya kepada suami-suami kita, tuan-tuan. Pagi tadi tanya kepada suami, pagi Jumaat ni, pagi Jumaat, dalam keadaan biasa, kalau tidak COVID ini, tuan-tuan, biasanya masjid-masjid imam-imam dalam rakaat yang pertama, dua rakaat sembahyang subuh, rakaat yang pertama mereka akan baca surat Alif Lam Mim Sajadah, surat As-Sajadah. Rakaat yang kedua mereka akan baca surah Al-Insan. Allah seronoknya, tuan-tuan, kalau tengok imam-imam baru ni, imam-imam muda yang kebanyakannya hafaz Al-Quran, mereka menggunakan hafiz Al-Quran, penghafaz Al-Quran, hufaz, penghafaz Al-Quran. Macam mana mereka melantunkan suara mereka dengan teranum, tuan-tuan, pagi ni, dengan surah Alif Lam Mim Sajadah, dengan surah As-Sajadah, dengan surah Al-Insan, menitik air mata, tuan-tuan, menitik air mata. Tapi suasana itu yang dimulakan dengan azan tadi tidak dinikmati oleh suami kita, minta maaf, oleh anak laki-laki kita, oleh pakcik kita, oleh datuk kita yang dah tua tu, umur 70-80 dah, oleh anak-anak laki-laki kita, oleh anak saudara kita, oleh pak saudara kita, oleh jiran-jiran kita, oleh sahabat-sahabat kita. Di mana kita, tuan-tuan? Di mana kita? Tiap-tiap pagi di mana kita? Seruan as-salatu khairum minan naum, hanya untuk subuh saja. Azan subuh, as-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Saudara, muazzin daripada muda mula pergi kerja kat masjid itu umur 21. Sekarang muazzin tu dah umur 41, tuan-tuan. 20 tahun dah. 20 tahun, satu hari 5 kali itu azan. Iqamat lagi, tuan-tuan. Iqamat dengan azan 20 tahun. Rumah kita dalam 200 meter, 300 meter daripada masjid. Tapi suami kita tak muncul lagi menyahut seruan azan di masjid. Anak laki-laki kita tak muncul lagi. Bilal tu dah 20 tahun daripada umur 21, sekarang umur dia 41 tahun dah, tuan-tuan, di masjid yang sama, seruan yang sama. Tak ada satu perkataan pun diubah, tak ada satu baris pun yang diubah. Itulah dia. Inilah yang disebutkan seruan kejayaan. Tak ada dalam agama lain, tuan-tuan. Azan cannot be found in other religion. No, it is only meant for the Muslim. And it is also dilaungkan oleh muazzin Muslim untuk orang Islam. Tak ada seruan-seruan yang lain. Di mana-mana ada, tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan ya, saya ingat satu masa dulu saya berada di Istanbul, tuan-tuan ya. Tuan-tuan kalau dengar azan di Turki ni, dia orang ada macam akademi azan, akademi muazzin ni, untuk melaungkan sedapnya, tuan-tuan. Lagunya hampir sama. Muazzin-muazzinnya, suaranya yang hebat-hebat, dengan dia punya sistem, sound system yang betul-betul hebat, seperti Masjidil Haram, seperti Masjidil Nabawi punya PA system, punya sound system begitu, tuan-tuan, di seluruh Istanbul. Masjid begitu banyak di Istanbul, tuan-tuan. Beberapa selang-selang beberapa langkah, beberapa blok bangunan masjid, selang-selang beberapa jalan di sana ada masjid, selang-selang beberapa lorong di sana masjid. Bayangkan waktu subuh, tuan-tuan, diazankan, criss-cross azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sana Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sana Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi berbeza dengan Malaysia, tuan-tuan ya. Saya berpeluang untuk menunaikan salat subuh di beberapa masjid sana di Pekan Istanbul, di Bandara Istanbul. Ramai, tuan-tuan, ramai. Setengah masjid dilaporkan yang saya tak dapat sempat pergi, seperti sembahyang Jumaat. Dan kebanyakan dikatakan 50 to 60%
Those attending adalah mereka yang berumur antara, tuan-tuan, belasan tahun hingga kepada 35 tahun. Itu yang paling besar. Maknanya anak muda, maknanya remaja, maknanya awal dewasa. Tapi balik ke Malaysia, di Malaysia, di mana anak kita? Di mana anak remaja kita? Di mana anak muda kita? Di mana suami kita? Di mana tok-tok kita? Di mana tok-tok wan kita? Di mana, tuan-tuan, tok abah kita? Di mana bapa saudara kita? Di mana mak saudara kita? Di mana? Sebab itu, tuan-tuan, ya, kalau kita tak boleh jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar, siapa lagi nak jawab? Kalau kita yang menjadi jiran kepada masjid ini, tuan-tuan, asalnya ialah disebut, siapa yang jiran kepada masjid? 40 rumah di utara, 40 rumah di selatan, 40 rumah di timur, 40 rumah di barat. Itu satu masa dulu yang laungan azannya tidak terdengar macam sekarang ini. Sebagian daripada ulama mengatakan selagi azan didengar, tuan-tuan, kalau sumuh macam ini, sumuh, jalan raya not yet crowded, tuan-tuan, seruan azan boleh didengar hampir pada 1-2 kilometer, tuan-tuan. Bayang rumah di sekeliling 1-2 kilometer, kalau itu merupakan masjid utama di situ. Tapi dengar azan, dengar sajalah. Yang tidur terus tidur, yang tak kisah terus tak kisah, yang tarik selimut terus tarik selimut, yang tenggelam dengan bantal yang empuk tenggelam dengan bantal yang empuk, yang tenggelam dengan tilam yang empuk terus tilam yang empuk, yang tarik isteri terus tarik isteri, yang dakap suami terus dakap suami. Dan itulah yang berlaku, tuan-tuannya. Apa seruannya? Saya mengatakan tadi, azan ini, tuan-tuan, unik, hanya berlaku pada masyarakat Islam saja, hanya berlaku pada orang Islam. Di negara kafir pun dengar seruan azan. Di Moskow dengar seruan azan. Negara kami di Amerika, di Chicago, di New York, di Washington. Allah, tuan-tuan, azan berkumandang, tuan-tuannya. Kita sebut di mana saja, di mana saja. Apalagilah di Kairo, di Kahirah, apalagilah di Mekah, apalagilah di Madinah, apalagilah di Riyadh. Memanglah, tuan-tuan ni. Tapi, tuan-tuan, saya nak menyebutkan suara begitu hebat, tuan-tuan, dan kita menyebutkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Inilah di inti-inti kejayaan. Inilah dia, tuan-tuan, ayat-ayat kejayaan. Inilah dia perkataan-perkataan kejayaan. Inilah, tuan-tuan dan puan, perkataan-perkataan dan ayat-ayat yang menyebabkan kita berjaya di dunia, berjaya di akhirat. Inilah yang perkataan yang menyebabkan kita mendekati Allah. Inilah perkataan yang menyebabkan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa yang kedua? Asyhadu an la ilaha illallah. Apa yang ketiga? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa yang keempat? Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Mari kepada sembahyang, mari kepada salat. Mari kepada salat, wahai anakku, mari kepada salat. Wahai para penontonku, mari kepada salat. Wahai tuan-tuan dan puan, wahai sahabat-sahabatku, mari kepada salat. Wahai kepada followersku, mari kepada salat. Wahai kepada likersku, mari kepada salat. Wahai kepada teman-teman yang baru dan lama yang mengikuti FB page Dr. Hassan Ali ini, mari kepada salat. Hayya 'alas salah. Barulah disebutkan, tuan-tuan, hayya 'alal falah. Mari kepada kemenangan hakiki. Kemenangan hakiki. Al-falah is a word, is a Quranic word which some scholars says it is cannot be translated, simply intranslatable, tak boleh diterjemahkan. Al-falah is al-falah. Apa dia al-falah? Al-falah is not just a mere success, no. Al-falah bukan kejayaan begitu saja, no. Al-falah ialah berjaya di dunia dan berjaya di akhirat. Dalam dua dunia, berjaya di dunia, berjaya di akhirat, berjaya dalam dua-dua dimensi kehidupan itu. Itulah dia al-falah. Orang yang masuk dalam kepada al-falah disebut al-muflihun atau al-faizun. Al-muflihun atau al-faizun. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Lepas tu ulang lagi.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Apalagi hujungnya kalimat tauhid ditamatkan dengan sekali menyebut kalimat tauhid. Daripada 15 ayat yang disebut tadi, yang terakhir ialah kalimat tauhid. Apa dia? La ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Wahai Allah, aku serukan, wahai Allah. Muazzin menyuruhkan, aku sambut seruannya. La ilaha illallah. Jadi inilah tuan-tuan ayat-ayat kejayaan. Pagi-pagi lagi dah surah ini dah membelah bumi, tuan-tuan. Dah membelah bumi. Bumi dibelahnya. Tapi hati kita tak tercuit. Rumah 100 meter, 200 meter, 1 kilo daripada masjid tak datang. Kan tuan-tuan? Salat itu membelah bumi. Tuan-tuan, diazinkan oleh dua muazzin dalam zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bilal bin Rabah dan Abdullah bin Maktum. Abdullah bin Maktum ni tua, sahabat yang tua, buta, tukang azan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, seronoknya mereka mengazankan, tuan-tuan, seronoknya mereka. Nanti mungkin kita sambunglah, tuan-tuan, tak habis lagi nak cerita ni. Tapi oleh kerana masa tidak mengizinkan, tuan-tuan, seronok nak cerita macam mana azan ini merupakan kalimat-kalimat kejayaan. Macam mana azan ini merupakan, tuan-tuan, jalan-jalan untuk mendekati Allah. Macam mana salat ini merupakan, tuan-tuan, ayat yang memanggil manusia untuk menjalin silaturahim di antara mereka. Macam mana ayat-ayat ini nak meramaikan rumah Allah, bukan rumah kita, rumah Allah Subhanahu wa taala. Macam mana ayat ini menyerukan kedamaian, tuan-tuan, kedamaian kepada insan di permukaan bumi. Macam mana ayat-ayat ini, tuan-tuan, akan menggembirakan, akan menyempurnakan, akan menyebabkan rumah tangga kita, tuan-tuan, hidup dalam kegirangan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam mana azan ini merupakan satu suasana keseronokan. Tengok orang, tuan-tuan, daripada berbagai penjuru masuk ke masjid, masuk ke surau, cantik, tuan-tuan. Tuan-tuan gambarkan Masjid Nabawi, tuan-tuan gambarkan Masjidil Haram. Masya-Allah, tuan-tuan. Dan begitulah kalau dapat di tempat kita. Masjid kita macam Masjidin Nabawi 24 jam. Surau kita macam Masjidin Nabawi 24 jam. Inilah target kita. Kalau ini berlaku oleh kerana seruan azan itu seruan kejayaan, maka kejayaan akan diberi kepada umat Islam. Anak tuan-tuan akan berjaya, cucu tuan-tuan akan berjaya, cicit tuan-tuan akan berjaya. Tuan-tuan sendiri sebagai ketua keluarga, tuan-tuan telah meletakkan asas-asas kejayaan melalui seruan-seruan azan yang diserukan satu hari 5 kali. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Para penonton yang mati sekalian ni, akhirnya, tuan-tuan, marilah kita menjadi insan-insan yang sentiasa, tuan-tuan, sentiasa suka mendengar azan, sentiasa menyahut seruan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, kita sahut asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita sahut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah, la haula wala quwata illa billah. Itulah sambutan kita. Itulah yang perlu kita lafazkan bila suruan azan berkumandang di udara, tuan-tuan. Jadi insya-Allah, mudah-mudahan bagilah kita sama-sama menghidupkan azan dalam kehidupan rumah tangga kita, dalam kehidupan diri kita bersama anak-anak, bersama isteri, bersama suami dan seluruh ahli keluarga. Hari ini hari Jumaat, tuan-tuan. Hari ini hari Jumaat. Kita nak buat satu tanda pada hari Jumaat. Let's put a big spots, tuan-tuan. Kita buat big bullets dalam kehidupan kita ini. Hari ini, pagi ini, bullets yang menandakan satu ruang baru sudah terbuka, satu zaman baru sudah terbuka, satu era baru sudah terbuka, satu kelopak bunga baru sudah terbuka dalam keluarga kita. Kelopak bunga yang harum dengan iman, harum dengan taqwa, harum dengan ihsan, atas tajuk salat, atas tajuk azan yang kita kumandangkan pada pagi ini dan kita ceritakan pada pagi ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang mati sekalian, di skrin dipaparkan lagi, tuan-tuan. Tuan-tuan lihatlah,
kita nak bangunkan kompleks Anjung Husnul Khatimah, non-profit making, bukan untuk keuntungan, 1 sen pun bukan untuk keuntungan. Ini volunteerism, ini betul-betul NGO yang bukan untuk keuntungan. Yayasan Sabha berpadu dengan Perbadanan Wakaf Selangor, anak syarikat Majlis Agama Islam Selangor untuk membangunkan Anjung Husnul Khatimah. 13 juta ringgit, tanahnya 1 juta ringgit saya sudah bereskan, tinggal lagi 12 juta ringgit untuk pembangunan fizikalnya, insyaAllah. Tanahnya sudah diratakan, tanahnya sudah digemburkan, bukitnya sudah ditarah, rumputnya sudah ditanam, longkang-longkang sudah dibina, tinggal nak menunggu. Dan tanah itu saya telah wakafkan atas nama Majlis Agama Islam Selangor. Atas tanah itulah insyaAllah dengan izin Allah dalam masa yang terdekat kita mula membangunkannya nanti, tuan-tuan dan puan. Kemudian tuan-tuan dan puan, insyaAllah buku 3 serangkai. Dapatkan buku itu, tuan-tuan, dapatkan buku itu. Kalau nak menjawab yang azan yang kita sebutkan tadi, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, ketiga-tiga buku itu, tuan-tuan, ketiga-tiga buku itu ada yang mengisi, padat diisi dengan keislaman, keimanan, ketakwaan, keihsanan, dan diisi dengan the how to. Those 3 books are concentrating on offering kepada tuan-tuan dan puan caranya, the how to part, macam mana cara nak buat untuk mendekatkan diri, untuk mengislahkan diri, menghidupkan diri kita dalam agama, nak dihidupkan dalam hati sanubari kita. Jiwa agama itu yang nak didirikan, yang nak dihidupkan, insyaAllah. Dapatkan buku-buku itu, tiap-tiap rumah mesti ada, tiap-tiap orang kena baca. Jadikan kat library kita ada buku ini, tuan-tuan. Berikan hadiah kepada kawan-kawan, berikan hadiah perkahwinan, berikan hadiah kepada hari jadi dan sebagainya. Buku ini, tiga-tiga buku ini, tuan-tuan. Yang pertama, bukunya untuk anak-anak kita, khususnya khidmati ayah bunda hingga akhir hayat, khidmati ayah bunda hingga akhir hayat. Buku yang kedua, Husnul Khatimah, impian setiap Muslim, Husnul Khatimah, impian setiap Muslim. Buku yang ketiga, Isteriku Ketua Bidadari Syurga, Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Tuan-tuan, saya tulis buku ini. Ini buku yang ke-41, buku yang ke-42, buku yang ke-43. Maknanya saya telah menulis 43 buah buku, tuan-tuan. Ini buku yang terakhir. Buku yang tajuknya Isteriku Ketua Bidadari Syurga itu baru dalam sebulan setengah, dalam 40 hari umur, tuan-tuan, baru 40 hari umurnya, insyaAllah. Dan kemudian, tuan-tuan, ya, kepada teman-teman yang ada cucu, yang ada anak-anak kecil umur 2 bulan sampai 4 tahun, hantarlah kepada kami, tuan-tuan, iaitu di First Move Childcare Center. Apa dia, tuan-tuan? Modern, professional, global, holistic, Islamic. Islamic, modern, professional, global, holistic. Itulah kita punya tawaran, ya, untuk menjadikan dia, anak-anak tuan-tuan, daripada kecil-kecil lagi, bayi lagi, sudah mendengar seruan Islam, sudah hidup dalam suasana Islam, sudah hidup di permukaan yang rohnya yang ditanamkan ialah roh Islam itu, insyaAllah. Mereka berjaya sebagai profesional, mereka berjaya sebagai insan-insan yang ke depan dalam masyarakat. Pada masa yang sama, tuan-tuan, mereka sering rukuk dan sujud, menangis, memikirkan agungnya Allah, kerdilnya mereka di permukaan bumi ini, tuan-tuan dan puan, insyaAllah. Bolehlah tuan-tuan hubungi kami, tuan-tuan, ya. Ada nombor telefon di situ, ya, 0136283985, dan nombor saya yang nombor 2 tu, itu saya 0192130147. Jadi tuan-tuan, ya, insyaAllah jangan lupa. Kemudian pagi ini tuan-tuan, hari Jumaat, setiap hari Jumaat pagi pukul 11 tuan-tuan, ini pukul 11 apa program ni, tuan-tuan dan puan? Tuan-tuan, insyaAllah off, tuan-tuan, tune in pukul 11 nanti. Nama programnya Khazanah Minda Datuk Dr. Hassan Muhammad Ali. InsyaAllah kita jawab soalan apa saja soalan, tuan-tuan, untuk kehidupan Islam dan kehidupan Islam dan keluarga, Islam dan remaja, Islam dan anak-anak dara, Islam dan teruna, Islam dan anak-anak sekolah, Islam dan jiran tetangga, Islam dengan sahabat andai, Islam dengan suami isteri. Tuan-tuan, kita akan ceritalah, insyaAllah. Kemudian malam ni pukul 9.15 malam tadi dengan Al-Fadhil Ustaz Mat Kecil atau Ustaz Muhammad Abdullah, yang sambutannya di luar jangka, tuan-tuan. Antara yang terbaik sambutannya selepas Ramadan malam tadilah.
Jadi kita malam ni tuan-tuan kita pamerkan lagi insya-Allah tentang saya punya tetamu-tetamu yang hebat-hebat tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Malam ni jangan lupa 9.15 ya. Dan besok hari Sabtu dan hari Ahad pukul 12.30 tayangan video yang terbaru, pendek saja, 15-20 minit menceritakan berbagai aspek kehidupan moden ini dan ditinjau daripada perspektif agama. Jadi tuan-tuan dan puan, cukup setakat itu. Terima kasih kepada tuan-tuan, terima kasih kepada perempuan yang menyokong kita. Like and share, tolong tuan-tuan like and share, sebarkan, tagkan kawan, tuan-tuan, like and share. Dan tuan-tuan tengok Facebook kita tengok YouTube kita tuan-tuan, subscribe YouTube kita, notification, buat notification tuan-tuan, notification untuk tuan-tuan mengetahui apa rancangan berikutnya insya-Allah. Tuan-tuan subscribe YouTube kita, subscribe YouTube kita, mudah saja, huruf kecil yang hampir semua, dekat-dekat semuanya, Dr. Hassan Ali, Dr. Hassan Ali. Dan kita ada Instagram kita, Dr. Hassan_Ali, Instagram kita Dr. Hassan_Ali, dan of course kita punya FB page kita, Datuk Dr. Hassan bin Muhammad Ali. Jadi tuan-tuan tolong like and share, again like and share please, seramai mungkin yang dengar, semakin mungkin yang melihat, semakin mungkin yang terbuka hati, seramai mungkin yang menerima dakwah yang kita dakwahkan ini. Mudah-mudahan mereka dan saya, amalan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. #salam husnul